Okey, kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Okey, Kak Liza masuk dulu tadi kan? So Kak Liza baca dululah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti kalau suara saya tak jelas bagi tahu InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi tebalkan. Bi'sa mashtarau bihi. Tarau. Bi'sa mashtarau bihi. Dia tapak dia bukan ra. Dia bukan tarau. Tarau. Ro terus tebal. Taro. 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 Bihi. Tarau. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah. Okey. Ambil balik. Ay yakfuru. Anzalallah. Bukan. Ambil ay yakfuru. Yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi Min fadlihi dot. Jangan qalqalahkan. Siapa yang tak mute? Jap. Okey dah. Sorry Kak Lisa. Yunazzilallahu min fadlihi ala. Ada bunyi dot tu. Ada bunyi dot. Ada bunyi qalqalah. Min fadlihi. Min fadlihi. Min fadlihi. Jangan bunyi d tu. D tu tak boleh sebab dia tidak qalqalah. Min fadlihi. Fadlihi. Dia kena macam mati terus ya. Nak mati terus pun tak boleh juga sebab dia ada sifat berat tapi dia tak boleh lantun. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Ala ghadab. Wa lil kafirina adzabun muqim. Wa idza qila lahum amin. Tebalkan. Wa idza Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Qalu tu berhenti qalu tu 2 harakat. Bila berhenti qalu dia jadi satu je tu. Qalu.
mesti berhenti tu tidak mengejut. Anzalallahu qalu Okey. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تكفرون Falima taqtulu sambungkan dia. قل فلم Lam pun jangan qul. Qul falima taqtulu. قل فلم تقتلون Ya tak? Kena tebalkan, jangan taqtulu. Dah sambung dah betul. Taqtulu. Tapi kena tebal. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من Thumma takhadh. Jangan takhadh. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاق Jaga zal. Ada dua zal tu. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Cuba ambil sikit lagi. Wa ushribu, jangan wa ushribu. Wa ushribu. Ada bunyi syek tu. Syek tu tak boleh. Shin tu tak boleh. Wa ushribu. Wa وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Banyak qalqalah tu. Fi qulubihimul ijla bikufrihim. Jangan kufr. Bikufrihim. Fi qulubihimul ijla bikufrihim. Jim tu kan qalqalah. Yang qalqalah dekat tengah-tengah ni dia tak boleh putus kalau ikutkan. Dia tak boleh ijat. Dia tak boleh ijat. Ijla, heritkan dia. Fi qulubihimul ijla bikufrihim. Fi qulubihimul ijla bikufrihim. Bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Okey Kak Ita, next. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق. Satu min tak dengung, ain tu dengung. Jadi dia punya bunyi tu ada beza. Satu nun tu melekat kat langit. Satu lagi nun tu tak melekat. Min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru
على الذين Tak payah ulang. Ambil Tak payah ulang. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به Jaga jangan tarau. تروا Taro. Ro tu pastikan mesti bunyi dia ro baris atas bunyinya ro, jangan jadi ra. Okay. رو Ya. بئس ما اشتروا balik Dia balik pada بئس ما اشتروا به taro. Taro. تروا Ro tu kekalkan masuk waw. رو Row. رو Itu yang tepat. رو بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا Dengar sikit lagi. أن يكفروا Yak, jangan yak. Yak. أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء Dengar. Ala man yasha'u min ibadih. على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب بغضب على غضب. بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا Terputus lepas tu. Cuba ambil balik. Boleh. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون Wayak. Jangan bunyi suara. Wayak. Jangan wayak. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله Tak sampai. Kak Isa punya nafas macam pendek pula hari ni. Itulah, tak tahu Okey, cuba. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Tambah sikit je dekat tu. Kuntum mu'minin. كنتم مؤمنين. ولقد jadal qalqalah. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Ni terus je, tak payah ulang. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. Habiskan boleh. Ijala bi kufrihim. Sikit satu kalimah lagi. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم Tum. مؤمنين. In tu dah dengung, kun dah dengung, tum pun kena dengung. In kuntum mu'minin. إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Hari ni saya duduk bawah. Pasal agaknya nafas terpendek sikit. Kau makan kot. Agaknya lah terlebih makan kot. Itulah selalu nafas tak pendek sangat. Tak apa, tak apa. Terima kasih Zah. Okey, sama. Okey, Ajar Nuraini boleh? Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. Sama macam mana? Yastaftihun. Boleh? Ambil Yastaftihuna alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi alal kafirin. Ni'sa masyataraw Bi'samashtaro kan taro. Betul. Ro tu dah betul tapi mesti bunyikan waw hujung dia, jangan taro je. Taro. Row. Bi'samashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu ba'ya. Ya, tinggi sikit lagi. Baghya. Tebal. Ya. Baghya. Dia ada beza. Dia ada beza tu. Kalau baghya dia nipis. Ya dia tebal dan tinggi. Ya. Baghya. Sebab dia ada isti'la. Ayyunazzilallahu min dengar dua haraf. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man Fadlihi. Faud. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Yasha, mak wajib tasrif tu paling kurang 4. Okay. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Panjang nafas. Qul falima taqtuluna Jangan sikit sangat. Dia ada ruang khas untuk qalqalah. Qul falima taqtulu. Qul falima taqtulu Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhastumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut
الطور خذوا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا Qalu sami'na. Sami'na. سمع Dia kalau sami'. قالوا Sami'. سمع Dia pergi Sam- hidung kan? Dia pergi dekat tekak. Sami'. Tekan ke bawah. سمع Tak sampai Sami'. tu aja. Sami' tu Sami'. dekat hidung lah kan? Tekankan ke Sami'. tekak. Sami'na. سمع قالوا سمع سمع Tak sampai. Dia tak sampai ke tengah halkum. Ain Tekan memang lagi. ain problem. Ain tu. Ya. قالوا سمع قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Sama. Dia kalau Ajar Nuraini sebut ain berbaris, okey. A'i'u. Jadi tak? Tapi bila baca dia tu kadang tak terang dia punya ain tu. Ain dengan macam dia kan, tak dia punya ain tu. Macam sam tu boleh tapi Tapi bila bunyi a'i'u tu macam masuk juga. Kan? Dia kalau berbaris tu boleh. Kalau bila berbaris boleh, insya-Allah mati tu boleh. Mati tu mesti boleh insya-Allah. Kena praktis lah, kena praktis lagi. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih sama. Okey Fiza, next. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah In indillah. min indillah. Terus. Okey. Min indillahi Fiza nak tanya, masa min kan kita punya lidah lekat kat langit rapat kan min. Maknanya min. Masa in dia jangan in. Sebab dia hukum yang berbeza. Nun tu lidah kita tergantung kat tengah-tengah. Kalau kita baca min in bermakna dia dah menggunakan lidah untuk izhar juga. Nun tu bukan izhar. Nun yang pertama yang bertanda mati je izhar. Yang kedua tu ikhfa. Min dia dah renggang. Okey. Min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima Dal jangan hidupkan. Sebab dia memang dal tu huruf qalqalah, tapi bila ada sabdu dia masuk terus. Musaddiqul. Musaddiqul lima ma'ahum. Wa kanu min qablu Lu pendek. yastaftihu. Pendek. Min qablu Okey. Ustazah dengar saya tak? Saya macam putus-putus dengar Ustazah. Oh ya ke? Dengar. Wa kanu min qablu Min qablu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ain. Falagna Bukan falag. fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyak furu Dia jangan sekadar luar, masuk sikit
أن يكفروا بما أنزل الله بغيا Baghya. Tak boleh qalqalah. Baghya. بغيا Yang bunyi ra tu buang dia. Ha? Baghya. بغيا Okey. boleh Terus. أن ينزل الله من فضله Dot satu lagi tidak qalqalah. Min fadlih. من فضله Tak boleh. Min fadlih. Fadlih. من okay. فضله من فضله Terus. على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على Tu panjang. Bi ghadabin ala ghadab. فباءوا بغضب على غضب Boleh. وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا. Jangan ada ekor haq. Wa huwal haqqu musad. Sebab dia bersabdu. Lagi sekali lah. Wa huwal haqqu. Jangan haqqu. Okay. وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون Jangan putuskan. Qul falima taqtulu. قل فلم تقتلوا. Oh, itu saya putus Dia Okay. heret kan. Taqtulu. قل فلم تقتلون أنبياء Dengar. أنبياء الله من قبل إن كنتم Kuntum. Semua dengar. إن كنتم مؤمنين ولقد Walaqad heret kan. ولقد Jangan dek. ولقد Heret. Macam ni lagi sekali Zah. Walaqad Oh, okay. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم Itu tak dengar. Bil bayyinati summat. Jangan mat. Dia tak boleh dia tak boleh beranak kalau huruf tu bersabdu. Dia bukan qalqalah. Summat takhadh. takhaztumul ijla Zal jangan ada qalqalah. Summat takhadhtumul ijla min ba'dih. Ijla. summat takhaz Ada bunyi mat tak boleh. Mat tak boleh. Summat takhaz. summat takhaztumul ijla
ijla Jangan putuskan Fiza. min ba'di. Ijla mim Oh, ijla tu. jim qalqalah, setiap qalqalah yang berada di tengah tu tak terputus. Qalqalah surah ni. Oh, ijla. Ijla min ba'di. So, saya ulang balik daripada summa ke? Boleh. Summattakhaztumul ijla min ba'di Boleh. wa antum zalimun. Okey. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma Panjang lagi. atainakum. Khuzu ma tanda Oh. panjang. Khudhu ma atainakum biquwwatin Biquwwatin wasma'u. biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla Ijla bikufrihim. ijla bikufrihim bikufrihim kul bi'sa ma ya'murukum Ya, bihi jangan ya. Qul Ya. bi'sa ma ya'murukum. kul bi'sa ma ya'murukum. Jangan ya. Ah. Ya, di hamzah. Kul sama ya'muru. Ya. Ya. Kul bi sama ya'murukum Jadi- bi. Dia Ha? jadi macam tersepit dekat hidung. Ya, bukan ya. Ya. YAK ya. Ya, okey. Hmm. Kul bi sama ya'muru. Ya. Ya. Lain. Ya. Ya murukum. Dia hamzah ni diletak di bawah sekali. Ya murukum. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Mu'minin. Okey Fiza. Fiza dengung-dengung tu nak kena tengok Ya. betul-betul. Mana yang dengung, mana tak dengung. Lepas tu yang Huruf. macam Ustazah cakap yang macam kena apa, kena heret, kena sambung tu kan. Qalqalah. Saya macam confused gila yang itu Ustazah. Tak apa. Tak boleh, tak apa. Pelan-pelan. Terima Bukan kasih maksudnya Ustazah. tak apa tu bukan bermakna Saya ni. tak saya boleh ni, betulkan. saya. Kena betulkan lah. Okey, Tapi okey. ambil Sorry Ustazah tak apa, ambil masa. Okey, Sorry. Terima kasih Ustazah. Alright, sama. Okey, Zandra sini. Okey, Zandra. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب
وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. Kejap. Dekat summa tu sikit lagi dengar. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ada alif. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم ada alif. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Sama. Okey, Kak Zulida baca tak? Saya pun lupa tanya tadi. Boleh Ustazah? Baca okey. On video lah Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat je. La dengan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih أن ينزل الله من فضله على tu dah jadi qalqalah tu. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Okey, habis dah kan? Okey, saya baca muka surat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. So hari ni kita sempat baca satu page. Alhamdulillah. Tengok minggu depan macam mana. Kalau sempat kita baca satu page ni. Okey, kita sampai mana ni? Tajwid. Allahumma salli ala Muhammad. Kita hamzah wasal dah habis kan? Tafkhim tarqiq ni. Zah tak clear sangat. Hello. Okay. Saya pegang saya punya ni baru clear Ada Tadi selit jauh Selitkan kat bawah tudung kot. Itulah. Dia Dia lari. Oh. Okey, kita sampai muka surat berapa, Tahsin? Tajwid. 100 yang belakang Hamzah. 100. Apa dia Kak Liza? 100? 100 yang belah atas saja sudah. Bawah belum ni. Tak dengar lah Kak Liza cakap. Tak, 100, bentuk 100 yang sebelah atas dah sudah. 100 yang atas dah sudah Bawah belum. Okey, kita ambil huruf ra sukun mendatang yang bawah, betul? Kalau tak dengar kurang jelas bagi tahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok bahagian yang bawah muka surat 100. Masih lagi dalam tajuk huruf ra. Ra yang matinya mendatang. Maknanya setiap contoh yang ada kat bawah tu memang tak nampak tanda mati. Kat situ dia ada baris. Yang mana mati tu datang kemudian. Okey, kita tengok. Sekiranya huruf ra itu berada di hujung, kita nak waqaf. Lepas tu sebelum ra itu huruf jim yang bertanda mati ataupun apa-apa huruf yang bertanda mati. Yang penting bukan ya. Okey. Lepas tu sebelumnya huruf tu berbaris atas iaitu fa. Banyak step kita nak kena tengok. Okey, maknanya hujung tu ra tu baris bawah. Tak kisahlah baris bawah ke, sebenarnya dia nak cakap baris depan ke, baris atas ke, yang penting sebelum ra itu ada huruf mati tapi bukan ya, dan sebelum huruf mati itu huruf berbaris fathah. Okey, ini dibaca dengan tafkhim ataupun tebal.
Ini ra tu dia jadi mati sebab kita nak wakaf kat dia. Asalnya kan dia tulis kat bawah tu, asalnya berbaris tiga-tiga boleh. Fathah, kasrah ke, dhammah ke, tak kisah. Janji yang dia nak sebut kat sini, yang dia highlightkan, huruf sebelumnya mestilah huruf tu mati. Dalam kurungan, melainkan huruf ya. Juga sakinah maksudnya jim itulah yang bertanda mati atau sakinah. Dan huruf sebelumnya lagi berbaris atas. Jadi kalau kita nampak sekali pandang kita akan baca nipis. Kemungkinan kita akan baca nipis sebab kita nampak ra baris bawah. Kemungkinan kita akan baca tebal bila kita nampak ra tu baris atas ataupun baris depan. Tapi sebenarnya bila kita nak waqaf, dah tak ada lagi pertikaian tentang baris yang ada pada ra. Sebab ra itu dia jadi sukun mendatang, maka tak ada fungsi. Fungsi dia nak dapat kat mana? Tengok huruf ketiga akhir, iaitu sebelum pula. Yelah, sebelum jim tadi tu kan. Itu berbaris fathah, maka kita dapat jawapan wal fajr. Tapi ni surah Al-Fajr. Kita boleh semak dekat surah Al-Fajr. Kalau kita nak sambung, baru dia tengok pada baris yang ada pada ra. Jadi kat sini kalau sambung bacaannya tebal ke nipis? Nipis. Sebab ra tu berbaris kasrah kan. Wal fajri wa layalin ashr. Kalau disambung banyak sampai silap saya ada 4 ke 5 ayat yang awal tu, semua ra tu baris bawah. Kalau sambung dia jadi nipis semua. Tapi kalau kita baca waqaf semua tebal sebab dia tak mengikut pada tanda yang ada pada ra. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok ra tu dia jadi mati juga bila kita nak waqaf. Yang kedua ni sama ada baris yang ada dekat ra tu baris bawah boleh, baris atas boleh, baris depan pun boleh. Kemudian kita tengok huruf sebelum dia. Sebelum ra tadi dicakap melainkan huruf ya juga. Iaitu huruf waw. Tadi itu huruf apa-apalah yang mati. Sekarang ni huruf waw. Sebab waw tu dikira huruf mat kan. Jadi dia ambil satu lagi contoh lah. Kemudian huruf waw itu juga sakinah. Bila kosong tu tak ada tanda tu maknanya dia matilah atau sakinah. Dan huruf sebelumnya berbaris depan. Jadi bacaan tu tebal juga ataupun tafkhim. An-nur. Dia kalau kita baca an-nur, cepat je kita buka mulut tu, dia akan jadi nipis. Nur. Sengih je nipis. An-nur. Dia akan jadi tebal mengikut pada keadaan waw dan baris sebelum waw. Okey, kemudian kita tengok yang sebelah kanan sekali, tarqiq. Macam mana yang dikatakan dengan tarqiq? Sedangkan kat situ ra itu berbaris fathah. Okey, dia tetap juga. Ra itu dikira sukun atau sakinah kerana kita nak waqaf kat situ. Asalnya ra itu tak kisahlah baris atas ke, depan ke ataupun baris bawah. Yang itu kebetulan diletak baris atas. Bila kita nampak macam ni, kemungkinan kita akan baca tebal. Kemungkinan kita akan baca tebal baik kita berhenti, baik kita nak sambung. Tapi kena ingat apa yang saya sebut, ra yang bertanda yang berbaris ni bila kita waqaf dah tak ada fungsi pada baris. Dia jadi sukun mendatang. Okey, kemudian kita tengok huruf sebelum ra itu huruf mati melainkan huruf ya juga. Okey. Dan mati juga tanda dia tu. Dan huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Huruf ketiga akhir tu pada sin tu berbaris bawah. Maka bacaan tu bila kita waqaf as-sihr. As-sihr. Kalau as-sihru, kalau kita macam bulat sikit mulut dia jadi tebal. As-sihr. Jadi kekalkan bukaan mulut kita mengikut pada sin baris bawah tadi. Bila kita baca si tu, kan kita punya keadaan mulut kan sengih lah kan. As-si kan. As-si. Masuk ha dengan ra tu kekalkan. As-sihr. Maka dia jadi nipis. Kalau kita ubah mulut kita, bentuk mulut kita as-sihru, maka dia jadi tebal. Jadi kesimpulan pada ketiga-tiga contoh tadi, tengok ra yang hujung tu tak kisah atas ke bawah ke depan. Kemudian tengok huruf kedua, tak kisah apa huruf pun, yang mati janji dia bukan huruf ya. Dan kemudian sebelumnya lagi iaitu huruf ketiga akhir tu sama ada baris atas atau depan dia tebal. Tetapi huruf ketiga tu kalau baris bawah dia nipis. Itu je sebenarnya yang dia nak sampaikan. Kita nampak dia punya penerangan kat bawah tu takut kita rasa macam keliru sebab panjang sangat kan. Tapi nak dipendekkan tadi
Memang kita nak kena tengok ketiga-tiga huruf. Ra, kemudian yang tengah, yang mati tu apa hurufnya? Mesti selain ya. Dan huruf sebelum huruf mati tadi sama ada baris atas, depan atau baris bawah. Okey, jelas? Zah, maaf Zah. Ya. Ya. Kalau yang ketiga tu kalau dia sambung, Sambung dia jadi hidup tak ra yang baris atas tu? Hidup. Bila hidup dia jadi baris asal lah. atas tu dia akan jadi pada asal lah. Ra baris atas mesti dibaca dengan Oh. tafkhim. Tafkhim. Ini dia cerita tentang ra sukun mendatang. Bila sebut sukun mendatang ni maknanya kita dah tahu tujuan kita untuk mewakafkan bacaan pada kalimah tersebut. Okey. 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 Ustazah, boleh Ustazah Ya. ulang balik tak macam mana nak sebut An-Nur tu bagi dia tebal kat belakang? An-Nur. Nur. Tu kena getarkan lidah ra yang Getaran tu kita memang tak boleh petikai kan. Getaran tu baik di depan ke, baik di mati ke, berbaris bawah ke dan sebagainya. Baik dia sabdu pun getaran tetap tak boleh hilang. Sebab itu antara salah satu sifat ra. Cuma cara kita menyebut tu nur, angkat sedikit kita punya pangkal lidah. Kalau nur ataupun kita sengih dia akan jadi nipis. Boleh. Ni kan boleh kita rujuk pada muka surat 95. Cuba tengok keadaan lidah kita. Kalau kita nak sebut ra tu dalam keadaan tafkhim, macam mana pangkal lidah dia tu. Yang depan tu sama bentuk dia, hujung lidah. Yang belakang tu. Cuba tengok sekejap muka surat 95. Yang belah kanan tu cuba tengok. Dia punya keadaan pangkal lidah tu mendatar sikit kan. Nur. Tu kalau pangkal lidah tak naik dia akan nipis. Nur. Yang membantu tebalnya ra tu tadi, bunyi ra tu sebab pangkal lidah tu dia bengkokkan sedikit ke atas. Kita naikkan lidah ke kita macam maksudnya macam nak kontrol lidah tu kan? Naikkan lidah tu maksudnya pertanyaan tu lidah pangkal ke apa? Yang pangkal tu naik. Nur. Tolak ke atas supaya bunyi dia tebal. Kalau lidah tu tak diangkat ke atas dia akan jadi nur. Lepeh je bunyi dia. Ustazah kena bagi getar lah kira sikit macam kat ujung tu. Getar tu mesti tak boleh hilang. La Buddha orang Arab kata. La Buddha tu maksudnya tak boleh tidak mesti bunyikan getaran. Dia kalau kita baca nur. Tu tak boleh. Nur tak ada getaran. Dia kena ada getar. Tapi jangan banyak. Banyak macam mana? Nur. Banyak sangat bergulung pun tak boleh juga. Tadi masa Ustazah cakap tunjuk yang page 95 tu kan. Lepas tu bila Ustazah suruh tengok pangkal lidah tu macam mana kan. So jadi macam bila nak cakap jadi macam kena terfikir pula. Lidah tu make sure bila nak baca tu kan. Saya macam fikir pula. Lidah nak kena pangkal lidah nak kena angkat pangkal lidah. So macam berfikir pula. Dia tak payah fikir. Padahal dia kan macam gini. Fikir. Tapi bila tak nampak bila nampak tu saya automatik jadi kena fikir. Tapi at least bila dah belajar tu terfikir tu at least dia berhati-hatilah tu. Okey betul. Terima kasih Ustazah. Okey. Selain daripada mengangkat pangkal lidah tu sebenarnya yang sangat membantu kita keadaan kita punya mulut. Bentuk mulut kita. Sengih ataupun masam. Nur ataupun nur. Kan lain bunyi dia kan. Itu membantu juga. Selain daripada mengangkat pangkal lidah. Okey, boleh? Saya teruskan. Okey, baik. Kita tengok muka surat 101. Huruf ra sukun mendatang yang terakhir. Apabila ra tu mati, tengok yang terakhir. Okey, ni kedua-duanya tarkib. Kerana apa? Nampak senang aja, nampak mudah lah insya-Allah. Sebab ia mati. Nampak tak? Sebab tadi yang kita bincang huruf ra sukun mendatang di muka surat 100 yang bawah ni selain dari ya kan? Tapi yang muka surat 101 belah atas ni tengah-tengahnya dua-dua ya. Sama ada yalin ataupun yamat. Apa beza yalin? Okey, dengan yamat ni. Yalin ni kalau dalam contoh ya tu mesti bertanda mati. Mesti ada tanda mati dan sebelum yalin tu baris atas. Itulah tanda yalin. Kalau di baris bawah tu automatik dia bukan yalin. Tapi dia jadi yaman. Cuba kita tengok sebelah tu Ra,
Kemudian ya yang tengah tu kosong. Dia tidak ada tanda. Kosong je. Menunjukkan ya mat. Kemudian sebelum ya tu baris mesti mengikut pada ya mat. Baris bawah. Kedua-duanya dibaca dengan nipis. Ra sakinah kerana waqaf asalnya berbaris sama ada fathah, kasrah atau dhammah. Maknanya ra tu tak kisah baris apa pun. Yang penting huruf sebelumnya ya, yalin. Wat-tayr. Okey, kalau kita tak nampak ra lah, kata wat-tay je. Tay. Cuba kita sebut tay. Mesti kita punya mulut tu dah jadi macam ni kan. Wat-tay. Tay kan. Kita dah sengih. Sengih ya tadi tu terus masuk ra. Jangan muncung balik. Bila muncung nanti dia jadi tebal. Wat-tayr. Nampak tak? Kemudian, okay. Kalau dia sambung, barulah kita tengok baris yang ada pada ra. Kalau ra tu baris bawah, memang dia kekal nipis. Kalau dia baris depan atau baris atas, barulah dia tafkhim atau tebal. Okey, itu untuk iyalin. Kemudian bahagian yang kedua, tarkik juga, iaitu ya mat. Ra sakinah kerana waqaf. Okey, kebetulan dia bagi kat sini ra tu baris bawah juga. Tak kisah sebenarnya asalnya tu baris apa, tapi contoh tu baris bawah. Okey, tengok sebelumnya ya mat dan sebelumnya baris bawah. Maka kita baca kekalkan juga nipisnya ra tu. Nipis ra tu mengikut pada ya tadi, muni. Nun ya bunyinya ni. Sengih tak kita menyebut ni tu? Sengih kan? Jadi sengihnya ni tadi tu masuk ra terus, jangan muncul balik. Samalah kaedah dia macam yalin. Al-munir. Al-munir. Maka dapatlah tarkib bacaan tu. Okey, kalau al-muniri sambung dia jadi nipis juga. Kalau ra baris depan al-muniru. Bila sambung dia jadi tebal. Ra pun dia jadi tebal. Itu je lah. Apa-apa pun dia akan berbalik juga pada kaedah asal iaitu atas depan tebal, bawah nipis. Kecuali kalau dia mati sahaja mengikut huruf sebelum dia. Okey, baik. Boleh yang kedua ni? Yalin dengan yamat? InsyaAllah boleh. Okey, seterusnya kita tengok huruf ra berbaris kasrah. Yang terakhir ni dibaca dengan apa? Apa nama? Dua wajah. Dua wajah Kita tengok dulu ayat dia pada surah Asy-Syu'ara. Yang atas tu ada tak? Kalau buku yang tahsin yang baru tu dia ada tulis surah tak? Sebab buku saya ni buku lama. Saya takut dia dah perbaharui. Yang cetakan baru dah siap tulis surah. Ada tulis surah ke tak ada? Tak ada Kalau tak ada, boleh tulis kat tepi tu, nota sikit, surah Asy-Syu'ara yang atas tu. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Yang ni apa? Ustazah, yang ni yang praktis kalimat Al-Quran tu dah surah Al-Qamar. Itu belum, itu muka surat 102. Satu ni ada, tak ada surah. 101 yang bawah. Kan ada contoh, dua contoh kan? Ada nama, ada surah Ada. Surah apa dia tulis? Asy-Syu'ara, betul? Dah baca tu lah. Okey, Asy-Syu'ara yang bawah Al-Qamar. Okey, cuba tengok dulu pada contoh Asy-Syu'ara, dia punya ayat tu panjang, kita highlight pada satu kalimah iaitu an-asri. Kalimah mana? Asri. Kalau kita nampak, memang dia dibaca tarkib lah. Asri. Okey, sekiranya dia baca dengan sambung, dia jadi asri lah sebab dia baris bawah. Kalau dia berhenti dekat situ, tiba-tiba lah nafas tak sampai kan. Wa auhayna ila Musa an asr. Nak tahu ra tu nipis ke tebal? Ra tu dah jadi mati. Dia dah tak bergantung pada baris bawah. Sebelumnya sin tanda mati. Sebelum sin tanda mati baris atas. Tadi dah ada dah panduannya. Jadi bacaan tu tebal. Okay. Nak nampak Zandra punya mulut disebut tebal. Okey, betul tu tebal asalnya. Kalau kita rujuk pada muka surat 100 tadi tebal. Okey, tapi kita tengok kat bawah ni disebut ra harus dibaca tafkhim atau tarkib. Harus maksudnya kedua-dua tu kita boleh pilih. Okey, tarkib lebih diutamakan dia kata. Okey, kerana apa tarkib boleh lebih diutamakan? Okey, kerana
kalimah an asri ni dia ada asal kalimahnya iaitu asri yang ada huruf ya. Yang ada huruf ya. Dia kata tarkib lebih diutamakan. Tapi sekarang dalam Quran dah tak tulis dah ya tu. Dia dah dihazaf. Hazaf tu maksudnya dibuang ya. Maka dia tinggal ra berbaris bawah sahaja. Jadi bila dia berhenti, ra sakinah tadi dia waqaf. Jadi bacaan tarkib utama. Asalnya baris kasrah dan selepasnya terdapat huruf ya mahzufah. Itu maksud dia tadi. Ya mahzufah tu adalah ya yang dibuang. Mahzufah tu maksudnya ya yang dibuang pada penulisan. Pada bacaan tetap kita baca asri kan. Cuma dia tak panjang lah sebab dia bukan mad. Baik. Cuma kat sini ada sedikit pendapat lah ni saya cerita Saya sebelum saya tengok buku ni saya bertanya juga dekat saya punya guru apa semua, minta pendapat dia. Bila dalam buku ni dia tulis tarkik lebih diutamakan. Okey, kita bayangkan kalau katalah kita dah dapat tahu tadi asri ni ada huruf ya yang asal kan, huruf ataupun kalimah asal dia asri yang ada ya. Tapi bila dikata dalam Quran sekarang dah tak ada. Jadi kita yang baru nak belajar mengaji, orang yang baru nak buka Quran kan, dia tak tahu ada asal tu. Jadi bila dia baca, berhenti, dia akan jadi asru. Jadi tak salah juga. Sebab kat sini ada khilaf ulama kata utamakan, apa tadi dia kata tarkib lebih utamakan. Ada juga khilaf ulama atau jumhur ulama kata tafkhim lebih diutamakan. Sebab tu dia letak kat situ harus dibaca dengan tafkhim atau tarkib mengikut pada kita punya cara kita belajar ataupun kita bertalaki macam mana. Okey. Tapi walau macam mana pun dia tulis kat sini tarkib lebih utama. Dalam buku tajwid lain pun ada juga ditulis tafkhim lebih utama. Pada saya kedua-duanya betul. Sebab dia ada sebab dia tadi kan. Sebab ada ya mahzufah, iaitu ya yang dibuang pada penulisan resam Uthmani. Okey, boleh? Jelas tak? Jadi jangan ragu. Maaf tak apa. Kalau misalnya kita tarkib kan bunyi dia macam mana Zah? Okey, kalau kita berhenti Musa asr. Setengah habislah asr. Kalau kita nak baca tebal Musa asr. Berhati-hati kalau nak tebal ditakuti sin jadi sad. As tu tetap nipis. Hamzah nipis, sin nipis, ra je tebal. An asr. Jangan jadi an asr. Nanti jadi sad pula kan. Nak dapatkan kemahiran tu kena ulang-ulang dan kita tengok yang mana kita lebih selesa baca. Okay. Alright. Okay. Zah. Alright. Okay, kita habiskan satu lagi muka surat 102. Okay, nanti kita akan tengok pada yang ni dia ada bagi contoh je lah 1 hingga 7 ni surah Al-Qamar. Sebenarnya kalau kita baca surah Al-Qamar daripada ayat pertama hingga akhir, memang dia menguji kita bab ra tafkhim ni. Ra tafkhim, ra tarqiq, harus dibaca tafkhim atau tarqiq. Bacalah banyak kali surah Al-Qamar supaya kita lebih mahir dengan hukum ra ni. Okey. Kita tengok ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtara. Okey, ra tafkhim. Saya sebut wansyaqqal qamar. Berhenti tafkhim. Bila sambung masih lagi tafkhim. Wa in yarau. Kekal tafkhim. Jangan baca yarau ni kebanyakan bila kita jumpa waw lin ni dia jadi yarau. Dia bukan yarau patah balik pada sebutan ra yang asal. Ra baris atas tetap bunyi ra, dia takkan jadi ra. Tak kenapa tiba-tiba masuk waw je yarau kan. Tu hati-hati. Itu tetap dibaca tafkhim. Kemudian ayatan yu'ridu. Ri tu tarkik. Ni hati-hati ditakuti juga dot jadi dal. Sebab dia berjiran je tu. Ra nipis, dot tebal. Ai pula. Ayatan yu'ridu. Kemudian wa yaqulu sihrum. Rum dibaca tafkhim. Mustamir. Nipis bila waqaf. Tafkhim bila wasal. Mustamir nipis. Kalau kita baca mustamirun tebal. Jangan keliru Berhenti tadi nipis.
sambung, tebal. Kemudian wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum, tak ada. Wa kullu amrin, nipis. Amrin mustaqir pun nipis. Okay, sebab ra tu dah jadi ra sukun mendatang, sebelumnya baris bawah. Okey. Kalau dia sambung, dia jadi tebal sebab dia berbaris tanwin dhammah. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Okey, waqaf tebal, sambung pun tebal. Okey, bila dia waqaf kenapa tebal? Ra tu dah jadi ra sukun mendatang, sebelumnya baris atas. Bila dia sambung dia jadi tebal sebab ra itu memang berbaris tanwin dhammah atau baris dua di hadapan. Kemudian hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Ra tu dibaca dengan tafkhim. Kerana ra mati, dah jadi matilah, ra sukun mendatang, sebelumnya berbaris depan. Kalau sambung, kekal lagi tebal kerana berbaris dhammah juga. Okey, yang ini kan sebenarnya dia ada satu lagi ni. Kan saya dah cakap ni. Saya tertinggal. Sorry. Muka surat 101 tadi asy-syu'ara saya dah sebut. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur tu. Saya tak tersebut yang bawah tu. Okey, yang dimerahkan tu asal kalimah wa nuzur tu pun wa nuzuri. Itu kalau di baris bawah. Bila ra tu berbaris bawah, asal kalimah itu ada ya, iaitu ya mahzufah. Jadi yang ini boleh kita baca wa nuzur ataupun kita boleh baca wa nuzur. Dia boleh baca dua wajah. Tapi yang ini memang dia berbaris dhammah. Dia bukan bukan tughnin nuzuru, bukan tughnin nuzuri, tughnin nuzur. Jadi waqaf dia jadi tebal, dia sambung pun sama jadi tebal. Dia pun dah tahu dia punya apa sebab dia kena tebal kan. Ra apa tadi? Sukun mendatang, sebelumnya zal baris depan. Kalau dia sambung, ra itu memang jelas baris dhammah. Kemudian fatawalla anhum, berhenti. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ini memang kalimah dia lah, tak ada nukuri tak ada. Nukur bila dia waqaf dia jadi tebal kerana ra sukun mendatang, sebelumnya baris depan, iaitu kaf. Tapi bila dia sambung dia jadi ni tebal ke nipis? Bila sambung tebal ke nipis? Siapa tahu? Nipis. Sebab ra itu berbaris tanwin kasrah ataupun baris dua di bawah. Dia sebenarnya tak kisahlah yang baris bawah tu dia dua ke satu ke, janji dia baris bawah. Dia tetap nipis. In syai'in nukur, tebal. Sambung syai'in nukurin khusya'an. Dia jadi nipis. Kemudian khusya'an absaruhum, absaru, ru dibaca tafkhim atau tebal. Yakhrujuna, ru masih lagi tebal. Minal ajdathi ka'annahum jaradum, jarad tetap tebal. Muntashir dibaca berhenti, nipis. Bila disambung tebal kerana ra dibaca kerana ra berbaris tanwin dhammah atau baris depan, dua di hadapan. Lepas tu tengoklah ayat seterusnya tu. Memang banyak. Kalau kita tengok memang kebanyakan surah Al-Qamar tak ada yang hujung dia huruf lain. Semua ra. Kita rajin-rajinlah baca surah Al-Qamar. InsyaAllah mudah-mudahan kita mahir menyebut ra tu sama ada tebal atau nipis. Sebab kadang-kadang saya dulu pun macam tu. Janji bunyi je lah ra, tak kisahlah nipis ke tebal. Janji ada takrir, mengelak kan. Sekarang tak boleh ngelak lah. Sebab saya ngajar, jadi saya kena baca betul. Tak boleh lah salah kan. Okey, baik. Itu untuk praktis kalimah lah yang dalam bahagian ra. Kemudian untuk huruf ra bacaan khusus, ada dua tempat. Okey, iaitu yang pertama ra yang diimalahkan. Ni yang akhir lah bahagian ra. Imalah ni maksudnya apa? Bacaan yang dicondongkan. Okey, bacaan condong. Imalah tu apa? Condong. Condong macam mana? Okey. Kalau kita tengok pada surah Hud, ni surah Hud. Ada tulis tak nama surah kat situ? Ada. Tak ada. Okey, tulislah kat situ. Saya tak
Tak ingat lah sekejap surah Hud ayat berapa 41 ke 21? Satu ayat salah. Ustazah. Ya. Satu ayat satu Untuk kan yang imalah kan. okey, untuk bacaan Hafs an Asim, Tariq Syatibi kat Malaysia kita baca bacaan imalah ini hanya satu tempat sahaja iaitu surah Hud. Surah lain tak ada. Tapi kalau bacaan imam lain banyak. Wadduhi wallaili idza saji. Itu semua bacaan imalah. Kita tak ada. Kita hanya ada satu iaitu bacaan khusus. Sebab tu dia letak kat sini. Supaya kita ingat. Kalau rasa macam takut tak ingat, letakkan sticky note dekat muka surat tersebut. Betul ayat 41. Surah Hud ayat 41 muka surat 226. Itu penting sebab takut kita salah baca kan. Kalau dekat dalam Quran tu dia punya tanda ada diamond tapi berada di bawah. Maksudnya apa diamond di bawah ni? Dia cenderung kepada baris bawah. Okey, dia cenderung ataupun dia saya sebut apa tadi imalah apa condong kan? Condong atau dia cenderung kepada baris bawah. Condong dia tu bukan ke atas ke bawah. Kalau bawah ni kan yang setepatnya majriha kan? Itu betul-betul bawah. Tapi ini dia cenderung ke baris bawah. Yang mana asalnya majroha tapi nak pergi baris bawah tak boleh majriha. Dia cuma imalahkan sahaja. Sengit. Jadi majriha. Reha, bukan re, bukan re, bukan R-A-R-E. R-A-Y. Betul. Betul kan? R-A-Y. Re Bismillahirrahmanirrahim. Re. Okey, boleh? Kenapa macam tu Ustazah? Itu bacaan apa? Disebut bacaan qiraat. Bacaan qiraat. Dia banyak sebenarnya tapi imam kita membaca qiraat satu tempat saja, kita ikutlah macam tu. Okey, itu bacaan khusus yang pertama. Kemudian dia kalau dia punya dia punya diamond tu condong dekat atas, dia jadi kepada baris depan. Tapi kalau dia condong ke bawah, dia jadi ke baris bawah lah. Tapi bukan ri dia cenderung. Itu pertama. Yang kedua, tarkik juga bacaan dia. Sorry, tarkik tadi maksudnya nipis lah. Majri, jangan majore, jangan re, jangan. Itu jadi tebal. Okay. Kemudian yang kedua, kebanyakan daripada kita kalau baca suratul Asr, mesti semua baca dengan tebal kan? Sebab apa? Wal asri. Cuba tengok, ra tu bila kita wakaf kan dia dah tak jadi baris bawah, maka dia jadi mati atau sukun mendatang. Sebelumnya sad itu tanda mati. Sebelum sad itu huruf berbaris fathah. Maka kita dah tahu dah memang bacaannya dibaca dengan tebal. Tapi ada juga yang membaca dengan raum. Tapi jaranglah orang buat. Raum tu dia wakaf juga tapi dia baca dengan nipis. Raum ni maksudnya cuping telinga. Kerana ada riwayah yang baca macam tu juga. Ada juga ulama qura' yang baca begitu. Cuping telinga ni maksudnya di hujung sikit je. Okey, macam mana nak kata sikit tu? Okey, kalau satu harakat ri, bunyi dia wal asri tu satu harakat. Ini tak sampai. Sikit je. Wal asr. Macam tu. Wal asr. Sikit je. Tapi kalau agak sukar, kita kekallah dengan cara bacaan kita iaitu bacaan tafkhim bila kita berhenti, tarkik bila kita sambung. Tapi yang ini tarkik bila kita berhenti sebab kita nak dapatkan bacaan raum. Wallah. Dua pun boleh lah Ustazah. Macam mana? Dua-dua boleh. Dengan syarat kita dah belajar kan. Sikit je lah wal asr. Macam tu. Cuping, kata cuping telinga. Sikit je. Tapi susah. Saya pun masa talaki dengan Syekh dulu, ya Allah macam nak nangis. Dia dah tahu kita kat sini kat Malaysia mengamalkan wal asr tebal. Disuruh juga saya baca nipis. Lepas tu tak lepas-lepas. Maknanya kita kena tahu jugalah sebab dia kata kita nak mengajar, kita kena tahulah yang ini berapa wajah, yang ini berapa wajah. Tapi nak mengamalkan tu terpulang pada yang menerima. Maknanya kedua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Itulah cerita berkenaan dengan hukum roh. Habis. InsyaAllah nanti kita masuk tajuk baru. Sebelum tu ada soalan? Ada apa-apa nak tanya?
Ada? Tak ada Kalau tak ada tu alhamdulillah lah, syukur. Semua boleh faham insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله. Stop the recording. Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. Ustazah. Ustazah, happy anniversary.